Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke MCO Talk siri yang ketiga sempena raya special ini. Dan pada malam ini, pada hari ini, kita bersiaran seperti biasa pukul 8 malam hari Isnin, dan pada minggu ini ada sedikit kelainan di mana saya membawakan dua orang pelajar jemputan yang bersesuaian dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu belajar berdikari, sukar atau seronok. Okay, jadi untuk minggu ini special sikit. Kita bawa dua orang jemputan, seorang pelajar di sekolah menengah ataupun Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Kubu Baru, dan seorang lagi adalah pelajar di Management and Science University, kampusnya di Shah Alam. Dan saya tanpa berlengah lagi, saya akan bawakan mereka berdua. Okay. Okay. Okay, itu dia. Selamat datang Putri Batrisha. Sihat Alhamdulillah? Sihat Alhamdulillah, terima kasih. Okay, dan juga selamat datang kepada Nur Izzah. Sihat Izzah? Sihat. Selamat Hari Raya. Hari Raya teacher. Dan nanti saya tadi Izzah agak lambat sikit masuk ya. Biasalah tu. Okay. Jadi pada malam ini terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama saya pada malam ini. Untuk tajuk kita pada malam ni iaitu belajar berdikari, sukar ataupun seronok. Okay, jadi sesuailah kita nak bawakan tajuk kita pada hari ini kerana kedua panel ataupun jemputan saya pada malam ini adalah pelajar yang berada di sekolah menengah asrama MRSM iaitu Izzah, dan juga seorang lagi adalah pelajar yang menuntut di Management and Science University iaitu Putri Batrisha. Tapi sebelum kita masuk kepada topik kita pada malam ini, saya nak minta Izzah dan juga Putri untuk perkenalkan diri sikit. Okay, cerita sikit latar belakang, nama penuh, umurnya berapa, belajar di mana, ambil jurusan apa, dan sedikit latar belakang tinggal di mana mungkin untuk tontonan penonton kita pada malam ni. Saya persilakan dulu Izzah untuk perkenalkan diri. Nama saya Nur Izzah binti Hamizul, berumur 16 tahun iaitu Form 4, belajar di MRSM Kuala Kubu Baru, ambil jurusan sains iaitu Biology, Physics and Chemistry, tinggal dekat Shin 7 Shah Alam. Di tingkatan 4 saya dapat tahu Izzah juga mempunyai seorang adik di MRSM yang sama, betul ya? Betul, saya mempunyai seorang adik tingkatan 3 di sekolah yang sama iaitu MRSM Kuala Kubu Baru. Okey, terima kasih banyak Izzah. Okay, dipersilakan pula Putri Batrisha untuk memperkenalkan diri kepada penonton pada malam ini, dipersilakan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Putri Batrisha Daini. Saya berumur 19 tahun. Sekarang sedang belajar di Management and Science University MSU, mengambil jurusan Bachelor in Accounting and Finance. Tinggal di Seremban 2. Seremban 2, itu dia. Terima kasih Putri Batrisha, pelajar MSU di Shah Alam tapi tinggal di Seremban. Untuk pengetahuan penonton juga, sebenarnya kedua-dua ini saya amat mengenali mereka berdua. Di mana Izzah adalah bekas pelajar sekolah kebangsaan Bandar Anggerik SKK, dan adiknya juga bekas, kebetulan ketiga mereka, 3 orang adik-beradik, Izzah, Ifah dan Yusof, ketiga-tiga belajar di SK Bandar Anggerik SKK, tapi cuma Izzah dan Ifah dah menuntut di MRSM Kuala Kubu Baru. Dan Putri Batrisha pula memang sangat dikenali kerana dia adalah sepupu saya, antara sepupu yang paling muda lah, yang menetap di Seremban 2 ketika ini. Okey, kita tak nak sembang pendahuluan banyak sangat, kita nak terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini iaitu belajar berdikari.
sukar atau seronok? Soalannya yang paling mudah, soalan pertama ni paling mudah lah. Kita malam ni kita sembang-sembang biasa je, santai-santai je. So tak payah tak perlu nak rasa nervous sangat. Kan? Betul-betul rasa gementar Jadi soalan saya yang pertama yang mudah, jawab pendek saja. Belajar berdikari, sukar ke seronok, Izzah? Dua-dua. Ada sukar, ada keseronokan dia. Ada sukar, ada keseronokannya. Putri macam mana? So, sukar ke seronok? Memang semua orang akan rasa dua-dua tu, sukar dan seronok masa belajar berdikari ni. Okey, maknanya seimbang lah sukar ada, seronok pun ada. Betul? Betul. Okey. So sekarang ni kita nak masuk ke dalam lagi apa yang sukar, apa yang seronok sebenarnya belajar berdikari ni. Jadi untuk yang pertama ni macam Izzah, saya buka dulu lah soalan ni Untuk Izzah masuk ke MRSM Kuala Kubu baru. Boleh tak Izzah ceritakan sedikit pengalaman, detik-detik mungkin beberapa hari sebelum nak pergi mendaftar diri di MRSM Kuala Kubu baru tu, perasaannya, persiapannya tu bagaimana? Masuk memang dari form 1. So form 1 kan macam kecil lah juga, baru lepas PSR semua. So masa mula-mula nak masuk tu memang takut lah, sebab takut to face a new thing. Sebab masuk MRSM, masuk asrama kena cari kawan sendiri, kena pandai urus diri sendiri. So masa feeling semasa nak masuk tu memang takut lah. Takut lebih daripada takut Takut sebab macam tak boleh nak lalui semua benda yang akan jadi masa masuk MRSM tu. Dari segi persiapan macam mana? Barang-barang semua siapa yang uruskan? Memang buatlah persiapan sebelum masuk, macam beli barang-barang yang penting je lah, sebab asrama bukan semua benda boleh bawa kan. So ada je lah certain things yang wajib bawa je, yang bawa pergi asrama. Yang tak penting pun je kat rumah. Jadi dalam sehari, 2 hari ataupun pagi dalam perjalanan nak ke MRSM tu, ada tak rasa macam memang rasa nervous ataupun rasa nak patah balik, cakap dekat ibu, patah baliklah ibu, tak naklah pergi MRSM. Adalah rasa macam tu dulu waktu form 1. Ada juga Ada. Okey. So macam Putri, ada apa-apa yang nak ditambah persiapan, debaran sehari 2 hari sebelum nak ke mendaftar diri di MSU tu bagaimana? Mungkin macam Putri berlainan sikit sebab dah agak umur ketika tu 17 tahun, macam Izzah masa tu 12 tahun. Jadi macam Putri apa pengalamannya? Waktu persiapan untuk nak masuk degree at MSU, dia tak ada rasa nervous sangat mungkin sebab dah lalui waktu foundation. Tapi waktu foundation memang sangat-sangat nervous. Even the night before pun rasa macam betul ke dia nak ambil foundation yang ni semua. Memang. Tapi both parents memang tolonglah kalau kita nak check balik semua dokumen dah lengkap ke belum. Sebab kan bila dah foundation, dah masuk level foundation ke degree ke ijazah like diploma ke, kan kena buat semua pendaftaran sendiri. I'm not sure whether MRSM buat sendiri dengan parents, tapi bila buat sendiri kan macam first time waktu tu buat sendiri semua pendaftaran. So memang agak nervous lah check balik semua dokumen. Okey. Maknanya mungkin masa persiapan sebelum tu bersama dengan parents, ibu bapa, tapi masa hari pendaftaran tu memang Putri pergi daftar sendirilah untuk degree kan? Both degree and foundation. Foundation sekali. Okey. Maknanya mungkin sebab macam Putri dah agak dewasa sedikit berbanding Izzah, jadi mungkin persiapan tu berbeza, mungkin boleh daftar sendiri di universiti. Nanti mungkin Izzah juga akan melalui perkara yang sama. Cuma sekarang ni pengalaman masing-masing tu berbeza. Tu yang saya nak dengar tu sebenarnya, seorang di universiti dan seorang di MRSM. Okey. Terima kasih. Okay, kita masuk lagi, kita korek lagi dalam sikit. Jangan nervous, kita nak sembang-sembang macam biasa. Okey, seterusnya macam Izzah di MRSM
kan. Jadi saya ni tak mengajar di sekolah asrama. Saya mengajar di sekolah harian biasa. Jadi saya nak tahu apa rutin Izzah di MRSM dari pagi, mungkin waktu weekdays tu macam mana, weekend tu macam mana, dari pagi sampailah ke malam. Boleh ceritakan sikit untuk kongsi, untuk bagi ilmu pada kawan-kawan adik-adik yang di SK Bandar Anggerik yang mungkin menonton. Okay, so kita start dulu dengan weekdays lah, maksudnya waktu sekolah. Kalau waktu sekolah, macam biasa, mestilah kena bangun awal. Sebab rules dekat maktab. Awal tu macam mana? Awal tu pukul 5. Dalam pukul 5 macam tu lah. Oh, masa form 1 lah. Pukul 5 bangun, lepas tu siap-siap semua, macam mandi, siapkan barang semua. Sebab lepas subuh dah tak boleh masuk balik asrama untuk siapkan. So lepas siap-siap semua, pukul 6 wajib subuh dekat surau. Okay. Lepas subuh breakfast dekat Dewan Selera. Maknanya subuh tu terus berpakaian seragam sekolah? Okay. Daripada tu, kalau perempuan kena pakai tudung kan, tudung putih sampai kasut semua kena pergi surau begitu. Okay. Lepas tu subuh sekali, lepas subuh breakfast. Breakfast dalam pukul berapa? Breakfast dalam lepas subuh habis dalam 6.30, 6.40 macam tu. Okay. So daripada 6.40 tu sampai pukul 7.10 breakfast. Oh, terus ke Dewan Selera lah dari surau? Terus ke Dewan Selera. Lepas breakfast macam ada morning call. Morning call tu macam perhimpunan kecil sebelum masuk kelas. Di mana? Di surau? Bukan kat surau. Ada satu court, dia sebelah asrama. Okay. Tapi morning call tu perempuan je. Kalau macam hari Rabu, morning call sekali dengan lelaki dekat Dewan. Okay. So lepas waktu morning call tu dia macam bagi tahulah siapa yang ada bilik kotor, spesifikasi bilik semua kena ikut macam apa yang senior-senior pernah ajar. Lepas tu lepas morning call tu habis dalam pukul 7.30, 7.40 macam tu. Lepas tu masuk kelas. Belajar lah macam biasa. First rehat pukul 10. Pukul 10 tu pergilah minum pagi dekat Dewan Selera. Okay. Lepas rehat, masuk kelas balik untuk sambung belajar. Okay, sampai pukul? Sampai pukul 1.40. Okay, 1.40 tamat persekolahan lah. Belum. Oh, belum lagi, okay. Belum. 1.40 sampai 2.40 tu rehat untuk makan dengan solat. Rehat, makan dan solat 1.40, 2.40, okay. Lepas tu pukul 2.40 sampai 3.40 masuk kelas balik untuk belajar. 2.40, 3.40, okay. Tapi 3.40 sampai 4.40 tu biasanya either prep petang, co-curriculum, ataupun kalau macam form 3, form 4, form 5 kan ada exam kan. So diorang maybe sambung kelas sampai pukul 4.40. 4.40, okay. Lepas tu kelas dah habis. Lepas kelas dah habis pergi boleh masuk asrama untuk persiapan untuk pergi riadah. Okay. Lepas riadah tu dalam pukul 5 sampai pukul 6 suku macam tu lah. Okay. Lepas tu pukul 6 suku tu sampai 6.30 dia persiapan untuk pergi dinner pula. Okay. So lepas dinner masuk surau untuk solat maghrib. Lepas solat maghrib kan habis dalam pukul 8 macam tu kan. Lepas solat maghrib kita on prep. Kita tak terus solat isyak. Okay. So prep pukul 8 sehingga? Sampai pukul 10. Okay. So maknanya isyak sendiri? Tak, lepas prep wajib pergi surau untuk isyak. Isyak bersama. Okay. Lepas isyak? Al-Mut sekejap. Lepas tu baru boleh masuk asrama balik.
Oh, okay. So tidur pukul apa? Lampu tutup Tidur pukul apa? lights off pukul 11.30. Lights off 11.30. Okay. So esoknya kembali rutin seperti biasa. Tapi tu untuk hari sekolah. Ya, hari sekolah. Untuk weekend? Weekend subuh macam biasa, ada morning call sekali. Dalam pukul 8 macam tu, 8 pagi ada prep pagi sampai pukul 12. Okay. So agak loose sikit lah hari weekend kan. Malam ni lah untuk outing ke mungkin tak se pack. Tapi hari Isnin hingga Jumaat tu memang pack hari Jumaat je lah yang tak ada prep. Tapi kalau macam Form 3, Form 4, Form 5, diorang ada kelas. Cikgu ada bagi prep extra kelas lah petang tu. Tapi secara average-nya memang pack lah hari Isnin sehingga hari Jumaat, weekdays. Dan Sabtu boleh tahan lah. Yelah, saya pun faham sebab Izzah berada di Maktab Rendah Sains Mara, sebab satu jenis maktab ataupun sekolah yang untuk pelajar-pelajar yang berasrama penuh, yang mendapat keputusan yang agak baik. Jadi tak apa, terima kasih Izzah. Memang saya boleh bayangkan macam mana sebenarnya betapa packnya jadual harian Izzah dekat MRSM. Okey, kalau untuk kita balik kepada Putri. Kalau Putri, saya rasa mungkin di universiti tak sama dengan di MRSM. Mungkin agak berbeza, mungkin agak loose sedikit. So boleh ceritakan sedikit macam mana rutin harian di universiti? Macam kita semua tahu yang pelajar universiti memang ada flexible schedule dalam kelas semua kan. So actually tapi kalau macam actually budak sekolah, diorang selalu cakap macam jealous dengan pelajar-pelajar universiti sebab diorang ada flexible schedule, boleh pergi kelas lambat lah, boleh bangun lambat macam tu. But then dia stabilize dengan amount of work yang kita orang terima and kita orang kena siapkan in time lah. Sebab kadang-kadang there are days where kita orang tak tidur langsung sebab nak siapkan assignment for the next day punya kelas. Macam tu. So kadang-kadang there are days macam bila dah sampai petang pun, and then bila dah petang tu baru perasan macam tak makan langsung pun lagi. Betapa banyaknya kerja in between kelas tu, walaupun adalah masa macam 2 jam break ke before the next class, tapi still kadang-kadang sebab nak buat kerja ke study kan. Ya, betul. Maknanya yalah, walaupun jadual harian di MRSM ataupun sekolah menengah asrama dengan universiti itu berbeza, cuma yalah kita pun faham workload ataupun beban kerja tu berbeza. Mungkin untuk Izzah yang berada di sekolah, dia dari segi disiplinnya perlu dipupuk lagi di sekolah di MRSM. Itu sebabnya dia punya jadualnya agak strict, agak ketat kan. Dan di universiti agak loose, mungkin sebab dah agak dewasa, mungkin dia boleh tahu mana yang baik, mana yang buruk lah, apa yang perlu dibuat. Tapi dari segi kerja tu saya rasa lebih kurang sama lah sebab yelah, kalau Izzah di MRSM mesti ada kerja juga yang kena buat, assignment. Saya juga ada beberapa orang pelajar yang sekolah MRSM yang saya kenal memang lebih kurang begitu, dan di universiti sendiri pun memang begitulah. Kalau kerjanya sama, beban kerjanya tetap sama. Okey. Baiklah, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi belajar berdikari ni kan, yelah tadi saya tanya sukar ke seronok? Izzah dengan Putri jawab ada sukar, ada seronoknya kan. Jadi untuk Izzah dulu, apa soalan ni untuk Izzah lah, Izzah jawab lah soalan ni Untuk Izzah, apa cabaran, kesukaran yang Izzah hadapi ketika awal-awal masuk ke MRSM, dan apa yang Izzah buat, apa yang Izzah lakukan untuk menyesuaikan diri di tempat dan suasana baru? Silakan Izzah. Kalau part kesukaran kan, kalau face masuk nak cari kawan lah. Kawan untuk kawan dengan kita. Lepas tu biasanya orang yang masuk asrama ni dia akan homesick. Homesick tu dia macam rindu rumah, dia akan nangis. Dia akan nangis lagi kan semua kan. So tapi Izzah tak lah. Izzah macam seminggu je lepas tu dah okey. Macam mostly kawan macam
Sampai sebulan, 2 bulan homesick dah habis. Sebulan 2 bulan Ada. Okay. Lepas tu kalau yang macam antara kesukaran juga macam malulah nak tanya apa yang betul, apa yang salah sebab yelah baru masuk, kita tak kenal orang betul-betul lagi. Lepas tu kalau dari segi akademik macam mana? Kalau macam MRSM Kuala Lumpur Baru kan dia IGCSE kan. IGCSE, okay. IGCSE dia macam ambil banyak sikit, lebih sikit subjek. So dia macam terbeban sikit lah, macam satu kejutan juga sebab kena belajar banyak semua macam tu. Betul, daripada sekolah rendah kan berapa subjek je kan, masuk bertambah banyak subjek. Okay, teruskan. Lepas tu kalau part yang seronoknya bila dapat kawan lah, bila dapat kawan macam best lah, kita boleh ajak dia pergi DI sama-sama, makan sama-sama ke, nak buat tu sama-sama ke, macam tu senang lah. Betul, macam Izzah, kalau Izzah homesick, apa Izzah buat? Ada tutup muka dengan bantal nangis ke? Izzah homesick seminggu je, tak tahu lah. tak nangis, dia macam duduk diam seseorang, merenung nasib dia. Lepas ni kawan, ada ke kawan nak kawan kita tu fikir macam tu je lah. Ya, betul. Yelah, saya faham sebab saya juga ada mengenali seseorang yang dia MRSM Kuala Lumpur Baru juga, tempat Izzah, tapi bukanlah, dia bukan Ifa. Adalah saya kenal seseorang yang di mana dia boleh dikatakan setiap sehingga setahun, dan mak dengan ayah dia terpaksa berulang alik ke MRSM Kuala Lumpur Baru hampir setiap minggu sebab disebabkan dia merasa homesick. Yalah, sebab homesick ni lagi-lagi macam Izzah usia masih muda kan, tiba-tiba dah berpisah dengan keluarga ya, selama daripada kecil sampai umur 12 tahun duduk dengan keluarga, semua disediakan ya, semuanya diberikan. Jadi betul kan, betul dia masuk asrama semua nak kena buat benda sendiri, kena buat sendiri kan, semua nak kena cari sendiri, kawan sendiri kan. Tapi yelah, di samping itu Izzah melalui semua itu, dia akan menjadi satu pengalaman hidup yang berharga lah satu hari. Sampai sekarang dia menjadikan Izzah seperti Izzah sekarang lah, yang dah syarat dengan pengalaman duduk di asrama selama 4 tahun. Okey, terima kasih Izzah. Cabaran kesukaran di MRSM, yelah tak sama kan, setiap orang berlainan kan. Jadi okey, untuk saya soalan tadi tu saya tak beri pada Puteri lah, sebab nanti sekarang saya bagi soalan lain untuk jawab lah, sebab tak nak sama lah terlampau panjang kan perbincangan kita. Jadi untuk Puteri Batrisya, untuk Puteri, soalannya ialah setelah daripada foundation masuk ke degree, berjauhan dengan keluarga dan belajar berdikari kan, apa yang saya nak tahu, apa pula yang seronoknya belajar berdikari ni? Apa perubahan positif yang Puteri dapat rasakan dalam diri Puteri hasil daripada belajar berdikari, pengalaman sendiri yang dikutip masa di foundation dan juga di universiti? Kalau boleh kongsikan bersama dengan penonton. Dan bila Puteri balik ke rumah waktu cuti semester, bawa pengalaman, bawa perubahan positif ni, apa reaksi parents Puteri bila tengok dah berbeza nampaknya, mungkin perubahan dah positif. Kalau dulu mungkin duduk rumah malam-malam nak buat kerja kan, tu sekarang ni duduk universiti terpaksa buat sendiri, so balik mungkin begitulah contohnya je. Tu boleh kongsikan apa perubahan positif, apa yang seronoknya belajar berdikari ni, dan perubahan positif yang Puteri rasakan, dan apa reaksi ibu bapa Puteri lah dan juga adik-beradik yang lain terhadap perubahan positif yang Puteri bawa ke rumah. Silakan. Of course lah agak berbeza dengan Izzah, sebab Izzah masuk dia start berdikari punya hidup berdikari umur 13 kan.
13. So macam awal lagi, saya memang masuk sekolah biasa, masuk sekolah harian biasa, and then waktu foundation dengan degree baru merasa duduk jauh dengan family. So memang waktu foundation memang macam Izzah seminggu je kan, saya memang sepanjang SEM tu memang homesick teruk, sangat-sangat teruk. Memang setiap minggu balik tu memang nangis je. Homesick juga masa foundation Okay. Sebab first time, tak pernah, walaupun bangi je tapi sebab first time duduk jauh dengan family. Memang sukar lah waktu time tu. Tapi yang boleh rasa perbezaan daripada dulu dengan sekarang punya lah. Boleh kata dari segi kita punya penjagaan diri kot. Macam baju ke, kita nak basuh baju sendiri dekat tempat asrama tu. And then pergi makan sendiri ke. Kalau macam tak ada kawan, then you have to go by yourself, pergi makan ke, pergi photostat the notes ke, print out semua. So macam kita tak paksa diri kita untuk to be independent pun, tapi sebab the situation like enforce you to be one. So macam naturally you akan jadi berdikari. And kalau perubahan yang family kata dekat saya pun lah, mungkin dari segi pengurusan masa dengan wang pun. Sebab kita pegang duit sendiri kan, and then duduk sana jauh sendiri. So macam sendiri kena tahu macam mana nak guna duit. Macam takkanlah kalau ada 100 like 100 tu nak habiskan in that one day kan. So macam kena sendiri pandai uruskan diri dan masa tu lah. So I would say that pengurusan masa dengan wang banyak berubah dari dulu. Maknanya perubahan itu memang ibu dan bapa Putri nampak berbeza lah kan dari selepas daripada masuk ke universiti, pengalaman belajar berdikari di universiti, balik ke rumah dan benda-benda tu memang nampak dengan perubahan positif tu akan nampak lah. Memang sebenarnya betul, saya setuju apa yang Putri cakap. Kadang-kadang bila duduk sendiri ni, belajar sendiri ni, kita kena paksa diri kita sebenarnya. Keadaan tu memaksa kita untuk buat sesuatu tu, untuk cari jalan penyelesaian. Jadi yalah, mungkin dari segi itu tak banyak beza sangat dengan MRSM. Cuma yalah, perkongsian ni Izzah boleh tahu apa yang berlaku di universiti dan Putri mungkin boleh tahu apa yang berlaku di MRSM. Jadi boleh saling berkongsi perkara ni. Okey, macam Izzah, macam Putri dia pegang duit sendiri di universiti. Macam Izzah, duit belanja pegang sendiri. Tapi tak boleh banyak-banyak sebab walaupun dekat asrama still ada kes kecurian. Perkara-perkara macam tu lah. So macam MRSM bagi limit kalau nak pegang pun RM30. Macam RM30 je. Kalau MRSM ada sistem mak homeroom. Ada cikgu yang akan pegang dalam 10 ke 15 orang. Dia macam satu homeroom. Dalam kalau macam ada duit lebih ke apa ke, bagi dekat mak homeroom, suruh cikgu tu jagakan. Okey. Maknanya yelah, untuk disimpan lah duit lebihan tu kan. Kalau takut apa-apa berlaku nanti, takut kehilangan ke, jadi mungkin cikgu tu boleh tolong pegang kan. Macam Putri kalau di universiti kan, setiap hari boleh keluar daripada kawasan universiti untuk beli barang, betul kan? Macam tu kan, kalau beli barang ke apa, so senang lah untuk bergerak ataupun cari barang. Macam Izzah dalam kawasan MRSM ada koperasi ke, kedai-kedai ke? Ada koperasi kalau nak cari barang-barang yang macam penting je lah, koperasi tu jual. Macam kalau kerja cikgu suruh buat keseluruhan kumpulan, lepas cikgu nak ke Tamajung, koperasi adalah jual kertas warna macam tu. Tapi macam benda-benda yang susah nak dapat tu, hujung minggu lah kena prepare. Parents tolong bawakan ke, waktu outing pergi beli ke, macam tu. Ya, betul. Waktu outing ada kan, waktu weekend kan outing kan, untuk cari barang-barang tersebut lah, ataupun waktu bila balik ke kampung ke, seboleh lah singgah sebentar untuk cari. Okey, kita nak tanya lagi soalan. Okey, kita tanya soalan, kita balik pada Putri dulu lah soalan ni. Tadi dah si Izzah je, kita balik pada Putri dulu. Okey, macam Putri kalau di universiti kan, bila yelah, kadang-kadang kita fikir kita ni boleh nak selesaikan semua masalah,
kita boleh handle diri kita sendiri, apa-apa isu yang timbul kita boleh selesaikan sebab kita rasa kita mampu untuk atasi. Tapi mungkin ada hari-hari tertentu kita rasa timbul masalah yang Puteri tak mampu nak atasi. Okey, ya, ada isu-isu yang timbul yang tak mampu Puteri nak atasi. Jadi macam mana Puteri selesaikan cari penyelesaian kepada perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang timbul masa di universiti ataupun di asrama tempat tinggal? Mungkin contoh yang boleh Puteri beri dari segi akademik, katalah sesuatu subjek tu Puteri tak berapa kuasai kan. So macam mana cari jalan penyelesaian, apakah jalan penyelesaian yang Puteri buat? Dan juga mungkin dari segi pergaulan dengan rakan-rakan kan. Kadang-kadang yalah, walaupun rakan-rakan mungkin ada masalah komunikasi berlaku. Jadi apa nasihat ke apa yang Puteri buat boleh kongsikan dengan penonton? Kalau dari segi masalah kawan ni, alhamdulillah dari start foundation sampai sekarang boleh kata tak ada masalah lagi lah macam nak, sebab kita yang kena open ourselves orang lain dulu kan. So macam kalau kita tak buka memang besar nak bergaul dengan orang lain lah. Tapi kalau dari segi akademik ni, waktu saya start foundation dulu, waktu sekolah ambil aliran lain, and then waktu foundation baru like first time nak ambil accounting. Memang tak ada accounting background langsung lah, sangat macam take as a challenge sebab nak masuk kan. Memang excited until the night before class pun. Tapi sebab mungkin sebab dapat adalah first time kan, lepas tu dah lah tak tahu apa-apa, and then lecturer memang sangat-sangat strict lah, garang gila time tu. Memang nervous. Tu salah satu faktor yang saya homesick sebenarnya, sebab saya tak tahu langsung. Lepas tu lecturer pun memang macam sebab garang kan, kita first time tak tahu apa-apa kan. So, memang sebenarnya weekly setiap minggu saya nangis tu sebab Isnin esok tu ada kelas account. So memang setiap minggu nak lepas balik dari Seremban sampai Bangi tu nak turun kereta je mesti nangis sebab tak nak kelas esok. Tapi sebab tak nak kenalah macam cari jalan untuk selesaikan juga kan. Betul. Sebab foundation like most budak MRSM ke budak SPP kan banyak buat foundation kan. So memang time tu memang ramai lah yang ada accounting punya background. So waktu tu memang hampir semua orang saya tanya macam mana nak jawab ni, macam mana nak soalan ni semua. And then dari even family pun, saya ada cousin yang auditor, kadang-kadang dia pun datang rumah tolong ajar saya apa maksud certain term semua tu. And then just having that you know support system. Lepas tu basically macam you have to believe in yourself lah, sebab kadang-kadang time lepas jawab every test ke every exercises pun memang kadang-kadang memang tak percaya pun macam fail ke tak okey ke, maka sebab tak pernah ambil kan. But then bila rasa macam tu, ada rasa macam bila ada perasaan macam tu, bengong dan semua, memang terus WhatsApp ibu lah, tanya ibu macam tolong doakan nak ni semua. Ibu pun memang banyak lah bagi doa dan semua. So saya memang amalkan sampai sekarang pun, saya sentiasa baca doa tu, ayat-ayat tersebut. Tapi memang kalau ada masalah ke ataupun you have some circumstances that you have to face, macam just do your best and then terserah pada Allah untuk bagi pada kita atau tak. Kalau macam Allah nak bagi, Allah bagilah. Kalau Allah tak bagi, then maybe next time. Saya setuju, memang apa-apa pun kalau ada isu masalah yang penting usaha dulu. Memang usaha itu penting, kita usaha dulu. Bila kita dah berusaha sehabis baik, kita dah berikan yang terbaik, baru kita tawakal, terserah pada ilahi lah apakah kesudahannya. Tapi macam Puteri bernasib, bukan bernasib baiklah, baguslah ada mungkin sepupu saudara mara yang auditor tadi macam tadi sebut, boleh datang rumah dan bantu. Mungkin ibu boleh ajar juga, bagi support system. Jadi kalau macam Izzah di MRSM kan, dalam kelompok MRSM tu hanya di situ sahaja kan, tak boleh nak reach out macam Puteri, dia boleh pergi panggil saudara mara dia sesuka hati bila-bila ke kan. Tapi macam Izzah dalam kelompok MRSM tu, macam mana Izzah handle isu tu, selesaikan isu ke, ada apa-apa kesukaran yang Izzah hadapi, macam mana Izzah nak selesaikan? Sebab mula tak semua, mungkin Izzah ada kawan rapat, tapi tak mungkin kawan rapat tu tak, kata dari segi akademiknya
dia ada masalah yang sama dengan Iza. So Iza buat macam mana untuk selesaikan? Macam kalau masalah akademik lah kan, kalau kawan rapat, kawan rapat kita tu tak semestinya satu kelas dengan kita. So macam kita boleh tanya classmate kita. Okay, kalau classmate kita tak boleh jawab apa soalan kita, cikgu tu selalu ada dekat bilik guru. So, cikgu tu memang open. Cikgu lagi suka kalau kita lagi banyak bertanya juga dekat cikgu. So memang ambil decision untuk jumpa cikgu terus lah kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Betul. Maknanya maksudnya sebab Iza dalam compound MRSM, so maknanya kalau di luar waktu sekolah sekalipun, kalau Iza cikgu tu duduk dalam kawasan MRSM, katalah dia warden ke duduk dalam quarters, boleh pergi ke rumah dia ke untuk tanya ke macam tu? Di luar waktu sekolah. Kalau waktu sekolah kita tanya dulu lah dia free ke tak masa ni. Kalau dia free, kita orang boleh lah datang approach dia. Kalau macam dia busy dan tak ada kat rumah dia ke, kita tak boleh lah kacau banyak kali. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya Kak Iza. Masa awal-awal masuk tu, dari segi akademiknya sebab banyak subjek yang baru kan. So kedudukan Iza tu, Iza rasa tu di mana Iza ketika itu? Adakah di bahagian pelajar yang biasa, pertengahan ataupun pelajar-pelajar yang bagus resultnya? Mungkin dalam 2, 3, 4 bulan yang awal tu. Iza rasa macam waktu mula-mula masuk, tak rasalah macam diri tu pandai sangat. Sebab macam macam semua orang sama je waktu tu sebab masuk dengan result yang sama je 6 Tapi bila dah belajar tu, lepas tu waktu first test rasa macam okey lah. First test punya result tu rasa macam antara yang okey lah juga. Lepas tu macam bila sampai second test dia macam jatuh sikit. Tu macam kita kalau dekat sekolah ke dekat MSM ke, kita tak boleh macam kalau kita dah pandai sangat tu tak ajar orang. Kita kena ajar juga kawan-kawan kita kalau kita rasa kita dah pandai, untuk tolong diorang naik sama-sama dengan kita. Okay. So sampai sekarang dah okay lah, maknanya dah form 4 sekarang, dah lepas sampai ke form 4 kan, jadi maknanya result tu bagus lah sebab kan. Tak bagus sangat tapi boleh lah. Tapi Iza tahun ni ada exam IGCSE kan? Ya, IGCSE. Tapi sekarang boleh tahu lagi lah tarikhnya sebab sekolah masih tutup kan? IGCSE punya dia punya timetable dah keluar. Okay. Cikgu tak confirm lagi, marah ambil ke tak. So still kena belajar jugalah, ada ke tak ada ke, kena belajar juga sebab tahun depan still SPM. Lagipun content IG dengan SPM tak adalah jauh mana. Ya, betul. Maknanya Iza dalam keadaan persediaan lah untuk kembali semula ke sekolah kan. Macam Putri macam mana pula? Sekarang ni PKP kan, universiti kan, universiti tutup, betul? Ya. Jadi sekarang kelas macam mana? Semester ni macam mana? Apa memang yang pihak universiti bagi untuk teruskan pelajaran tu macam mana? Adakah online? Sampai bila online tu? Memang online. Sebenarnya dah habis kelas dah pun. Sekarang ni tengah study week, tunggu nak final exam another 2 weeks. Memang start je PKP tu, the next day ada kelas pukul 8 kalau ikut jadual biasa. Memang kelas online pun pukul 8 macam biasa je. Semua macam biasa. So maknanya sekarang ni, kalau kata next semester, yang saya dengar universiti akan kelasnya akan online sehingga akhir tahun. Jadi memang sama akhir tahun nanti kelas online lah. Ya, the next 2 sem memang akan semuanya dijalankan secara online. Maknanya Putri akan duduk di rumah dan kelas online di rumah. Yep. Okay. Maknanya apa beza kelas online di rumah dan kelas face to face dengan universiti? Memang bila dah PKP ni baru rasa pentingnya belajar face to face dengan lecturer, dengan kawan-kawan yang lain. Sebab bila online ni mungkin senang dia sebab kita tak perlu nak bergegas pergi kelas ke bila bangun lambat ke apa, sebab kadang-kadang bila lambat ada yang tak mandi pun terus buka je laptop kan.
Sebab lecturer tak tahu pun sebab kadang-kadang kita tak buka kamera, tak on camera sebab not all lecturer nak requires us to open the camera. So bila susah nak faham lah actually sebab saya punya course Izzah pun course mengira juga kan. So bila ajar secara online ni walaupun dia boleh share screen, tunjuk dia punya graph dia semua, tapi adalah dia punya certain point yang macam kena juga belajar face to face untuk dapat fully understand apa benda yang kita belajar sebenarnya tu. Yelah betul. Macam Izzah juga sama juga kan, kelas online lagi kan? Kelas online lagi. So okay kelas online? Not really like it sebab dia macam kalau macam subjek yang membaca senang lah. Tapi kalau subjek yang mengira macam maths dia macam susah sikit nak terima. Betul. Okay, tak apa. Tapi itu semua adalah benda baru yang Izzah Puteri kena lalui sebab sekarang ni kita masih dalam PKP kan, yang kebanyakannya institusi pendidikan semua ditutup dan belum ada tarikh lagi bila nak dibuka. Jadi harapnya Puteri dengan Izzah bersabarlah dengan kelas online yang ada ni, hadapilah dengan positif, carilah hikmah-hikmah yang sepatutnya di sebalik kelas online ni semua. InsyaAllah saya doakan insyaAllah dua Izzah dan Puteri berjaya melalui lah sampai habis MRSM dan juga di MSU. Kalau lah kita harapkan semoga PKP ni akan berakhir, tapi kita tak pasti kan bila, jadi kita harapnya boleh terus walaupun dalam keadaan PKP kita boleh teruskan dengan pelajaran masing-masing. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Ini soalan ni dua-dua kena jawab. Jadi saya bagi pada Izzah dulu lah soalan yang terakhir ni. So soalan ni sebenarnya saya nak tanya awal-awal tadi, tapi saya rasa elok saya anjakkan ke belakang soalan ni. Jadi saya nak tahu sebenarnya keputusan masuk ke MRSM tu, adakah keputusan Izzah sendiri? Adakah Izzah tanya kepada kawan-kawan ke, berbincang dengan family, dapatkan nasihat daripada orang lain, ataupun memang Izzah nak masuk MRSM sendiri, keputusan Izzah sendiri? Macam mana? Dari masa daftar lagi memang nak sebab macam dapatlah nasihat daripada mama dan ayah cakap MRSM ni okey lah juga. Lepas tu dah buat visit dekat satu MRSM ni, MRSM Taiping. MRSM Taiping macam best lah juga. So macam nak dapatlah experience baru kan. So waktu dapat keputusan memang excited lah. Tapi bila dah nak pergi tu rasa macam sedih sangat. Tapi sebab apa? Sedih sebab takutlah dah hadapi semua tu pula. Betul. Tapi overall macam diri sendiri lah yang nak pergi MRSM. Tak dipaksa pun. Macam mesti kawan-kawan nanti kalau cikgu tanya MRSM nak masuk, mak ayah suruh ke sebab sendiri? Mesti ada ditanya dia MRSM cikgu tanya, mohon tanya. Okay. Maksudnya nanti adalah yang jawab mak ayah suruh, kena paksa. Ada yang jawab suka rela memang nak. Tapi Izzah, maknanya Izzah gembira dah dengan keputusan Izzah untuk masuk MRSM? Boleh lah juga. Okay. Kalau Puteri lah macam mana? Keputusan sendiri ataupun berbincang dengan orang lain macam keluarga ke, saudara mara nak buat foundation? Waktu lepas SPM mestilah kita ada banyak pilihan nak pilih kan, macam ada certain universiti, lepas tu ada kadang yang offer course lain-lain. Actually waktu sekolah dulu sepatutnya kelas yang Puteri ambil tu actually account, tapi tiba-tiba last minute sebelum masuk sekolah tukar kepada subjek lain. So macam tak dapat lah nak merasa ambil subjek account time tu. So bila dah habis SPM ni, bila nak minta semua sebab alhamdulillah lah dapat subjek yang boleh membolehkan saya untuk ambil je apa-apa course yang saya nak. So macam try lah ambil account. Lepas tu bila dapat memang perasaan nak tu memang kuat, tapi memang tanya hampir semua orang lah. Kawan tanya, family, cousin pun tanya juga macam okay ke nak ambil account ni, nak ambil ni semua kan.
So diorang bagi diorang punya feedback and then memang banyak buat research lah time tu. Course accounting okay ke, tempat nak belajar buat foundation tu okay ke sebelum betul-betul decide untuk belajar kat situ. Keputusan sendiri lah. Keputusan sendiri juga lah. Cuma keputusan tu mungkin agak berbeza sikit sebab Putri bukan daripada background account, dia sekolah menengah. Betul. Memang kalau biasanya memang begitu, akan ada rasa ragu-ragu sikit sebenarnya, tapi saya rasa Putri sendiri dah buktikan yang Putri boleh ambil bidang yang berlainan daripada sekolah menengah dan sekarang dah berada di semester ke tahun yang kedua kan? Di degree kan? Semester kedua. Okay, InsyaAllah saya doakan insyaAllah akan berjaya sampai ke penghujungnya, sampai ke garisan penamat insyaAllah. Jangan risau, adik saya 2 orang, dua-dua accountant. So boleh minta tolong dia. Tak ada masalah. Okay. Sebelum kita nak tutup kita punya MCO talk pada malam ini, saya nak beri peluang kepada Izzah dan juga Putri untuk sampaikanlah mungkin sedikit pesanan kepada adik-adik SK Bandar Anggerik yang mungkin, tapi itulah walaupun tahun ni PPSR dah dimansuhkan Izzah, tapi mungkin kita ada kaedah baru dah untuk menentukan masuk ke sekolah-sekolah MRSM, SBP, sekolah sains semua ni. Jadi apa pesanan Izzah kepada adik-adik SK Bandar Anggerik khususnya dan amnya kepada adik-adik yang lain lah yang menonton, kalau mereka berniat, bercadang, mempunyai rasa nak masuk ke sekolah MRSM ataupun sekolah berasrama penuh dan sekolah sains, apa pesanan Izzah kepada adik-adik? Untuk yang tahun ni dah jenam, kalau UPSR tu dah tak ada, tak bermakna tak payah bagi apa-apa effort, sebab maybe cikgu-cikgu ada ambil sikit banyak daripada apa yang kita buat masa sepanjang sebelum masuk tahun depan untuk ke tingkatan 1. Kalau yang bercadang nak masuk MRSM ke FPP ke asrama penuh ke, kalau dah dapat dan dah masuk, janganlah takut untuk kawan dengan siapa-siapa. Rasa diri tu macam untuk kawan dengan semua orang. Okay. Just satukan je, jangan drag lama-lama sebab dia boleh effect juga. Betul. Okay. Maknanya nak masuk tu kena sifat keterbukaan untuk berkawan dengan orang kan, sebab kita tak kenal dengan kawan-kawan yang baru, kita ada sifat menerima dan juga kita perlu present diri kita dengan kawan sebaik mungkin lah untuk masing-masing menerima kita kan. Dan saya rasa bertanya tu satu perkara yang sangat penting lah bila berada di sekolah asrama, sebab tak semua benda kita tahu, kawasan baru, situasi baru, jadi perlu banyak bertanya. Okay, Putri macam mana? Ada pesanan untuk adik-adik SPM ke yang sekolah bahasa Bandar Anggerik yang nak masuk ke universiti? Apa pesanan, apa persediaan yang perlu ada untuk bersedia sebelum nak masuk melangkah ke universiti? Persiapan mungkinlah banyak similarities yang sama, kita nak preparekan diri ke dari segi pakaian ke untuk asrama ke kan. Tapi boleh kata buat yang tapi MRSM belajar sendiri juga kan. So mungkin takkan rasa banyak perbezaan dia kot, tapi kalau sesiapa yang daripada sekolah harian biasa ke waktu tu first time nak melangkah ke alam universiti ke foundation ke diploma, time tu akan rasalah perbezaan belajar di sekolah dan universiti, sebab kat universiti memang mostly semua belajar sendiri je, sebab kat universiti kan, so first tu agak sukar jugalah untuk biasakan diri. Macam sebab dulu waktu sekolah, okay cikgu bagi ni, okay buat ni, jangan lupa buat tu semua. Tapi bila kat universiti memang semua effort sendiri je, so tu salah satu benda yang kena preparekan diri sendiri lah. Jangan terlalu culture shock. Kalau culture shock nanti memang akan terus tempat lain je, tak fokus belajar. Betul-betul, saya setuju. Maknanya memang saya setuju dengan Putri cakap tadi, memang kita kena ada apa tadi yang sebelum culture shock tu tadi apa? Perbezaan belajar.
sekolah dengan universiti. Ya, perbezaan belajar di sekolah dan universiti tu memang berbeza. Jadi memang perlu ada persediaan lah di situ. Okey, terima kasih banyak kepada kedua-dua pelajar jemputan kita pada malam ini, iaitu Puteri Batrisha, Daini dan juga Nur Izzah. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya kerana bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih atas perkongsian, nasihat yang diberikan. Semoga apa yang dikongsi pada malam ni bermanfaat untuk penonton kita yang menonton pada malam ini. Saya akan masukkan ni dalam YouTube, kan, YouTube saya. Jadi boleh search YouTube saya, Teacher Azrul, dan boleh kalau rasa nak tengok semula nanti boleh tengok kat YouTube. Boleh war-war kepada kawan-kawan kalau tengok, masuk dalam YouTube semua kan, masuk dalam talk show semua kan. It's a good exposure for you guys actually sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kedua-duanya akan sampai ke garisan penamat di MRSM dan seterusnya dalam in your life, dan juga kepada Puteri sama juga sampai habislah degree ni ataupun sambung-sambung lagi sampailah PhD ke. Okey, insya-Allah. Dan selamat Hari Raya dua-duanya. Kirim salam kepada keluarga masing-masing dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dan dalam siri yang berlainan. Kalau ada topik yang bersesuaian mungkin saya panggil lagi Izzah dan juga Puteri. Okey. Jadi terima kasih kepada yang menonton pada malam ini. Jangan lupa pada minggu hadapan kita akan bersiaran seperti biasa jam 8 malam hari Isnin bersama dengan panel yang lain, bersama dengan topik yang berbeza. Nanti saya akan upkan posternya, apakah topiknya, siapakah panelnya, dan kita jumpa pada hari Isnin minggu hadapan jam 8 malam insya-Allah. Jadi terima kasih Izzah, terima kasih Puteri. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.